السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin muslimat sekalian, kita sambung muka surat 37 ayat yang ke-232. Ayat 232 berkaitan dengan udul, larangan larangan wanita-wanita berkahwin setelah sampai tempoh iddah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Kita tengok satu ayat dulu sebab ini kes lain-lainnya. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah.
اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa khususnya dalam majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah yang Tuhan kami, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini khususnya, yang mengikuti majlis ini khususnya, keluarga kami, sahabat handai kami, orang-orang yang memohon kepada kami untuk berdoa kepada mereka, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau hebahkanlah kepada kami hikmah, yakni ilmu pengetahuan. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkan kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ayat yang ke-232. Wa idza talaqtum, ini rujuk kepada ataupun bicara Allah dengan keluarga suami yang dia telah bercerai dalam iddah. Bercerai dalam iddah. Apabila kamu ceraikan, talaqtum, kamu telah tolak, telah mencerailah an-nisa, isteri-isteri kamu. Fabalaghna ajalahunna, maka sampai, balaghna tu wanita tu, balaghna hunna, nun di pada perkataan balaghna tu tak ada alif kan, itu bukan kami itu na tu, na wanita, wanita-wanita, isteri-isteri. Kalau kami, dia ada alif lepas nun. Itu beza. Kalau tuan-tuan tengok fabalaghna, bunyi macam kami, tapi bukan kami, sebab dia tak ada alif di ujung. Okey. Beza kalau kami macam mana? Ada tak kalimah yang makna kami? Nak bezanya. Sebelumnya ada tak kalimah? Okey, mana ini wanita lah. Ataupun mana ada? Isunya kalau ada nun di akhir dan lepas nun tu ada alif, alif satu, itu bukan makna wanita, itu kami. Contohnya kalau ada alif kita kata fabalaghna, panjang, maknanya kami telah sampai. Kalau fabalaghna tanpa alif, maknanya mereka, yakni isteri-isteri telah sampai apa? Ajalahunna. Ajal bukan ajal mati ni, ajal iddah. Ajal sampai iddah. Sebelum habis iddah tu, dia nak kembali balik, sama suka. Maka kata Allah, fala ta'dhuluhunna, maka janganlah, larangan ini kepada keluarga suami, maka janganlah kamu udulkan, menghalangi mereka. Mereka itu ialah wanita ataupun isteri yang dipisahkan dalam iddah itu. An yankihna, itu pun na di akhir itu wanita. An yankihna, untuk mereka kahwin, yakni rujuk balik azwajahunna, suami. Azwaj di sini suami mereka, dengan syarat idza taradau,
apabila dua-dua pihak itu taradau, redha meredai, bersetuju dalam semua segi. Taradau bainahum, dan redha itu bukan dengan paksaan, tapi bil ma'ruf, kena cara ma'ruf. Ma'ruf ni maknanya yang membawa kepada kebaikan dunia akhirat, bukan dunia saja. Ma'ruf ini amal ma'ruf, suruh orang buat baik, taat kepada Allah untuk dunia dan akhirat. Nahi mungkar, suruh orang berhenti benda mungkar untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ma'ruf ini sesuatu yang boleh mendatangkan kebaikan kepada kedua-dua pihak itu, sama ada dunia ataupun akhirat. Okey. Nampak dah tu? Mana pihak ketiga ataupun pihak keluarga tak boleh halang kalau dia bersetuju dan persetujuan itu nampak kebaikan kedua-dua belah pihak itu. Maka jangan angan-angan ataupun andai-andai bahawa gini ini, jangan. Terimalah hakikat itu. Apa tu? Itu kes yang kita dapat sekarang ini dalam isu rumah tangga. Zalika, ayat berikut, yu'adhu bih, itu semua dinasihatkan. Yu'adh wa'dhun itti'ata, dinasihatkan dengannya. Untuk siapa dinasihat? Kenapa dinasihat? Siapa yang menasihati isu ini? Allah. Tapi tidak sebut Allah lah, dinasihatkan. Quran ni siapa yang menasihatnya? Allah lah. Dah. Untuk siapa nasihat ini berguna? Nasihat ini berguna ialah man kana minkum, siapa di antara kamu yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang dia pasti diri dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maknanya kalau kita percaya kepada Allah, beriman pada Allah pada hari akhirat, jangan andai-andai benda yang belum wujud. Kalau dah nampak pada sekarang ini persetujuan bersama dan ada kebaikan, jangan lagi andaian, teruskanlah menerima penyatuan kembali itu. Zalikum, yang demikian itu kamu semua, azka, lebih baik. Azka ni pada zakat. Azka maknanya lebih bersih. Zakat itu kan bersih, membersihkan jiwa. Azka lebih baik dan lebih suci, bersihlah untuk kamu. Wa athhar, dan lebih bersih. Dua-dua bersih. Zakat, taharah. Dua. Zakat, taharah. Taharah bab apa? Taharah ni bab bersih luaran, kan? Taharatul kita kata kita bersih najis, bersih dengan tayammum, bersih dengan itu taharah. Ni dia panggil athhar. Azkar, zakat bersih dalaman. Zakat ni kalau kita beri zakat tak suci daripada zahirnya, bukan macam basuh dengan air, tapi dia dalaman dia bersih. Jadi dengan cara arahan Allah itu, dia menyebabkan orang yang beriman kepada Allah itu lebih bergantung kepada Allah. Satu. Yang kedua, menjamin akan kebaikan luar dan dalam melalui perkataan azka dalam, athhar luaran. Kita nak andai, kita tak tahu benda gaib kan. Jadi yang tahunya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahsia menggunakan perkataan azka dengan athhar. Dia terjemah tu macam sama je. Lebih baik suci, lebih baik suci juga. Macam dua-dua. Apa artinya hidatan dua kalimah? Kalau sekiranya makna saja, makna sama. Maknanya luar dalam lah. Isunya kenapa Allah membuat keputusan begini? Sebabnya wallahu ya'lam.
Allah itu dia tahu. Wa antum, kamu wahai orang-orang yang beriman, la ta'lamun, kamu tak tahu isu-isu begini. Jadi seolah-olah ayat ini, kita sebagai hamba, kita tak boleh andai-andai yang jauh-jauh. Kalau sekarang dah setuju dengan penuh makruf, maka terima di saat ini. Apa yang nak berlaku di masa akan datang itu bukan menjadi suatu perbincangan, sebab kita tak tahu benda gaib. Yang tahunya Allah, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kalau kita beriman pada Allah, doalah, insya-Allah Allah akan bantu kita. Habis itu. Jadi ayat ini khusus kepada suami isteri yang berpisah dalam iddah, yang nak rujuk kembali, dilarang ada pihak yang menghalangnya. Sekiranya rujuk itu nampak makruf antara dua belah pihak itu, dan itulah nasihat daripada Allah, zalika yu'adzu bihi, untuk orang-orang yang beriman dengan Allah dan orang yang yakin dia akan kembali berjumpa dengan Allah di hari akhirat. Dan cara itulah lebih bersih, azkar lakum, untuk kamu, dan lebih bersih dari sudut zahir dan batin. Azkar batin, athar zahir. Kenapa? Sekali kita nak soalkan lagi lah, kenapa Allah sebut azkar dulu kemudian athar? Kenapa Allah tak sebut athar wa azkar? Kita timbulkan isu kan. Quran bila dia mula dengan suatu benda itu penting. Maknanya membersihkan dalaman itu akan menzahirkan bersihnya luar. Kalau dalam kita tidak yakin, bersih luar pun tak jadi. Nampak bersih, tangan semua taharahnya bagus, tapi hati tidak jujur, tak jadi. Oleh sebab itu Allah utamakan azkar daripada athar, dari sudut susunan perkataan. Setiap ayat yang kita baca, kita kena hayati dan tadabbur susunan sekalipun. Kita tidak kata sia-sialah kalau baca Quran tu renung, tengok alhamdulillah kan, dan surah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillah. Sebab apa? Sebab syukur itu kena ikat dengan bismillah. Kalau syukur itu tanpa ikat dengan bismillah, syukur kita itu tidak terpaut dengan keikhlasan. Ikhlasan. Jadi bismillah dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Terima kasih segala-galanya itu kerana Allah. Sebab apa kita terima kasih kerana Allah? Rabbil alamin. Sebab dia Tuhan alam ini. Tuhan alam ini hebat ke dia? Memang dia hebat. Sebab Ar-Rahmanir Rahim. Dia jaga dunia, Rahman, Rahim. Dia jaga akhirat kita. Lepas tu, akhirat kita siapa nak adil kita? Malik Yaumiddin. Dialah sebagai raja yang mengadili segala kebaikan kita. Itulah dia punya pusingan ayat-ayat yang bila dia dahulukan, dia penting. Kemudian yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Kita tengok susunan Al-Fatihah, Masya Allah. 4 ayat pertama tu cukup-cukup membahagiakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang baca bismillah, anda sebut tak sebelum ni orang baca bismillah, dia kena ingat bahawa setiap perbuatan dia itu adalah sebahagian daripada bismillah. Makan, orang yang makan tanpa bismillah, orang yang memutus hubungan dengan Allah. Orang yang minum tanpa baca bismillah, dia telah memutus hubungan dengan Allah. Dia tidak ada B. B itu dengan. Kalau kita ikat dengan, kita mari masjid dengan kereta, dengan motor, itulah B. Jadi nak makan bismillahirrahmanirrahim, nak minum bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa ambil 2 nama Rahman Rahim je, tak ambil nama lain? Kan nama Allah 99. Kita kata sebab dalam kehidupan kita ini
kita mendapat rahmat Allah dari dua nama Allah. Ar-Rahman dunia, Ar-Rahim akhirat. Maka kita dapat rahmat. Bila kita dapat rahmat Allah dengan kita ikat perbuatan kita bismillahirrahmanirrahim, maka kita cukup hidup kita. Dunia Allah cukupkan, musibah Allah jauhkan, dan akhirat bila kita mati Allah redha dan Allah bagi syurga. Sebab itulah segala perbuatan hendaklah disebut bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan yang kita buat itu tidak boleh pisahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini ingatanlah, mungkin ingatan sebelum ini saya dah sebut. Kadang-kadang kita lupa kan. Jadi itu sajalah. Baik, habis ayat yang ke 232. Kita pergi kepada ayat 233 berkaitan dengan ibu yang menyusu anak-anak dalam tempoh susuan. Ibu yang menyusu anak-anak dalam tempoh susuan yang paling sempurna ialah 2 tahun. Ibu menyusu ni kita sebut wal walidatu. Wal walidatu. Kita tak baca lagi tak? Sambil-sambil lah. Wal walidatu ialah ibu-ibu yang sedang menyusu. Bukan wal walidatu ibu. Bukan yang menyusu lagi. Yang menyusunya perkataan yurdi'na. Nun di akhir itu bukan kami, nun ibu, nun wanita. Mereka, yakni ibu-ibu itu menyusu yurdi'na, menyusu auladahunna. Aulada anak-anak. Aulad ni walad. Bila sebut walad macam lelaki je. Waladun anak lelaki, aulad anak-anak lelaki. Mana anak perempuan tak sebut pun. Saya anak perempuan tak termasuklah. Tak. Bila sebut anak lelaki, otomatik anak perempuan termasuk. Tapi kalau sebut anak perempuan, tak masuk anak lelaki. Jadi kita tengok kalau auladahunna, anak-anak ibu tersebut. Haulaini, haulun 1 tahun, haulain 2 tahun. Kamilaini, okey, 2 tahun yang lengkap, kamil, yang cukup. Itu siapa, untuk siapa? Pilihan liman arada, bagi sesiapa. Man tu termasuk suami. Suami menyusu ke? Suami tak menyusu, tapi suami ketua keluarga, dia kena bagi nasihat kepada ibu agar terus menyusu. Kalau ibu kata tak nak menyusu, abahlah susu, minum susu saya, anak nak minum susu botol. Nah, contohnya. Jadi suami kata tak boleh, sebab Quran kata itu yang paling baik, haulaini kamilaini. Liman arada maknanya suami nak, isteri nak, ataupun kena bincang dua tu. Ayyutimma, bagi sesiapa yang nak, ayyutimma, menyempurnakan ar-rada'ah, susuannya, penyusuan. Siapa nak sempurna anak menyusu dengan ibu 2 tahun kamilain, haulaini kamilaini. Itu bagi orang yang nak sempurna susuan lah. Kita nak sangat lah kan, kita nak sangat. Tapi masalahnya ibu ni tak ada susu, dah ikhtiar habis dah. Itu macam mana? Dah, kalau boleh usahakanlah supaya dapat 2 tahun. Amin. Jadi kita dah tak ada anak dan nak nyusu anak, dah lepas dah. Jadi cuculah pula. Hak ada anak-anak lah. Bila ada anak lagi kot. Ada ke? Ada lagi. Nah. Wa 'alal mauludi lahu, itu istilah. Al mauludilah ialah ayah. Ayah. Al mauludilah itu istilah yang dilahir untuknya. Alal mauludah, ala tu wajib. Ala tu kalau kita mula dengan ayat wa alal mauludilah, makna
atas yang dilahirkan untuknya. Subhanallah. Pengorbanan seorang ibu digunakan di dalam Al-Quran. Ibu melahirkan anak untuk ayah. Sebab tu dibinkan ayah. Sebab mauludilah, kan? Yalah, anak mak ayah dari sudut hormat 3 kali Rasulullah ajar. Ada siapa nak buat baik, mak baru ayah. Tapi ingat, ayah juga ada hak dalam ini, sebab Allah sebut al-mauludilah. Maknanya kalau anak kita rosak, tak boleh nak sandar kepada mak, kena sandar kepada ayah. Penyebabnya sebab al-mauludilah, mak tunggu lahir je. Disebabkan dia lahir, dia dikehendaki menghormati 3 kali ganda. Tapi yang tuan punya ialah ayah. Rosak anak, ayah bertanggungjawab, kan? Sebab Allah kata al-mauludilah, yang dilahirkan untuknya. Baik, wa alal mauludilah, wajib ke atas anak yang dilahirkan baginya, ayah lah ni, rizquhunna. Mak tak boleh kerja lagi kerana menyusu anak dalam tempoh menyusu 2 tahun. Berhenti kerja tak apa gaji, nak menyusu anak. Maka tanggungjawab rizquhunna tu atas ayah. Atas ayah. Bukan setakat rizquhunna, wa kiswatuhunna. Kiswah ialah pakaian, makan pakailah. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Baik dia tu tengoklah keluarga kita, kalau sebelum ni makan sedap, bila menyusu kena makan sedap jugalah, ataupun lebih baik kerana nak bagi zat pada anak tu. Jadi tanggungjawab ayah untuk menjaga makan minum pakai ibu yang sedang menyusu, termasuklah bayi yang sedang menyusu. Tapi bolehkah ikut perasaan nak? Isteri kata nak ni semua nak, dia nak, sedangkan suami tu qada dia tidak sampai begitu. Kata Allah, la tukallafu nafsun, tidak dibebankan nafsun. Nafsun tu seseorang. Nafsun tu tanwin, kita boleh kembali kepada ibu ataupun ayah. Tidak dibebankan mana-mana orang, sama ada ibu ataupun ayah ataupun keluarga kiri kanan, illa wus'aha, kecuali mengikut wus'a. Wus'a daripada wasi', luas, keluasan rezekinya, mana kemampuannya. Wus'aha tu nafsun, setiap orang tu. La tudarra walidatum biwaladiha, dan tidak boleh, la tu jangan sengsarakan, dia terjemah. Jangan tudar itu ni dimudaratkan, disusahkan. Walidatun, seorang ibu yang menyusu itu, biwaladiha, dengan sebab anaknya. Wala mauludun lahu biwaladih. Mauludun lahu, ayah kan? Walidah, ibu dengan anaknya. Mauludin lahu tu ayah. Dan tidak anak yang dilahirkan untuknya, anaklah. Mauludun lahu biwaladihi, dengan anaknya. Maulud lahu, ayah. Ayah, mauludin lahu sama dengan atas tu, wa alal mauludilah. Ni wala mauludin lahu, ayah dengan anaknya. Makna sama-sama lah, sama-sama kena jaga anak. Jangan menyebabkan mak susah disebabkan anak yang dilahirkan itu, dan jangan juga menyebabkan ayah susah dengan sebab anak yang dilahirkan itu, kan? Sama-sama jagalah qadar kemampuan. Dan kalau dua-dua orang tak mampu, siapakah yang
berhak memberi bantuan. Wa 'alal warisi mithlu zalika. Hak suami kalau tidak ada kemampuan ataupun kematian berlaku dan meninggalkan anak dalam penyusuan, maka wa 'alal waris, ahli waris itu kena buat seperti mana ayah dia buat. Mislu zalika, seperti itu juga, seperti demikian. Itu maknanya waris ni, kalau kita tuk waris, dan orang yang menjadi waris tu. Jadi tuk jaga pun tak apalah. Habis itu mengenai tanggungjawab sekeliling berkaitan dengan anak menyusu. Tanggungjawab ayah beri makan. Maknanya kalau isu hari ni, kalau ibu kerja, dia nak cuti, nak menyusu 2 tahun, tapi kena berhenti kerja tanpa gaji, bincang dengan suami boleh. Dia susu sampai 2 tahun. Takut yang berlaku hari ni, kebanyakan ibu bekerja, dia cuti sekejap je, lepas cuti dia kerja, dia nak tinggal mana anak, nak menyusu tu kan, nak susu anak dalam tempoh tu susah. Maknanya satu hari balik pagi balik petang, berapa lama mungkin dia boleh pam susu beri kepada ni. Kalau boleh jamin itu tak apa. Cuma bagi setengah-setengah kajian mengatakan bahawa sekarang ini dah sampai masa setiap institusi wujudkan pusat jagaan anak-anak, supaya ibu yang bekerja di situ, dia boleh ambil masa sekejap pergi menyusu, di waktu time makan pergi menyusu, kan dia pergi bekerja, tak payah balik rumah. Benda-benda gini kena fikir sebab majoriti wanita ini bekerja. Jadi kalau dia nak tinggal kat rumah, tak nak kerja tak boleh. Kok mana pun kena wujudkan pusat asuhan anak-anak daripada awal di pusat-pusat yang besar, yang berdekatan lah. Ini kena wujudkanlah untuk masa depan, sebab ibu-ibu semuanya bekerja. Baik. Wa 'alal warithi mithlu dzalika, dan ke atas waris sama juga tanggungjawab macam ayah. Sekiranya ayah tidak berkemampuan disebabkan susah ataupun sakit ataupun kematian. Habis itu berikut kesnya, berikut kes lain. Wa fa iza arada, alif arada tu suami isteri. Fa iza, maka jika, fa in maka jika arada, kedua-duanya iaitu ibu dan ayah ingin fisala, fisala apa makna? Fisal maknanya nak lepas susu dalam sebelum 2 tahun. Fisala. Memberhentikan penyusuan. Antaradin minhumah, dengan syarat antaradin, dua-dua tu sama-sama taradin, setuju. Dan watasyawurin, dia dah bincang, jangan paksa. Dah bincang dan sama-sama bersetuju nak berhenti menyusu sebelum 2 tahun. Berdosa tak? Kata Allah, fala junaha alaihima, maka tidak berdosa ke atas keduanya. Dah bincang, tapi kalau paksa tak boleh. Kena ibu dan ayah sama-sama bincang, tasyawur dan taradin, reda meredai. Gitu. Dia tak boleh paksa rupanya dalam bab menyusu ni.
Kalau mak dia tak ada susu, ayah paksa juga. Jadi mungkin tak mampulah ibu tu nak menyusu. Maka ketika itu kena buat keputusan berhenti tak sampai 2 tahun lah. Tapi peringkat awal itu kena susulah kalau boleh. Sebab anak ini akan membentuk dengan pembentukan yang baik otak dia dan kesihatan dia. Okey, kalau tak ada susu ada tak cara lain? Kalau ibu tu tidak keluar susu, ada tak cara lain? Allah sebut di sini, wa in aradtum, wa in itu jika, itu kes juga ni. Dan jika aradtum, kamu nak, tum ni kamu ni suami isteri termasuk keluarga, mungkin waris tak itu, dia beri pandangan juga. Jika kamu nak apa? Antastardi'u auladakum, untuk menyusukan pada orang lain. Tastardi' ni kita ambil ibu susuan, dan ibu susuan ini menyusu auladakum, anak kamu. Boleh tak? Kata Allah, fala junaha alaikum, maka tidak berdosa ke atas kamu. Boleh ha? Tapi kena ada bayar. Idza sallamtum, apabila kamu menyerahkan ma ataitum, apa yang kamu berikan dengan cara baik. Kena bayar, kena upah lah dengan apa cara ikutlah. Boleh lah kalau kita nak cari ibu susu. Dah ni orang buat ibu susuan. Zaman Nabi kan, Nabi sendiri susu dengan Halimah Sa'diyah dan seorang lagi tu nama apa? Kita sekarang ni tak ada. Tak tahu kan? Ada ke tak? Tak aja dengar. Muslimat kan? Upah orang susu, mak tak ada susu ataupun tak nak menyusu. Susu ten. Boleh, tapi susu dia daripada lembu lah. Ya, susu ibu. Iyalah, tapi itu bukan susu ibu lah, susu sumber lain. Tapi kalau kita gigi susu tu, dia kata susu ibu adalah yang paling baik kan. Bolehlah, mungkin tidak terbaik kan. Dan dalam Islam orang kata, Quran pun sebut sini kan, susu ibu, siapa yang nak menyempurnakan. Susu lain dia boleh membesar, tapi sifat-sifat itu takut dia lari kepada sifat-sifat susu tu, sebab dia menjadikan darah daging. Sebab itu dalam Islam, dalam Quran dia pun sendiri, kalau tak boleh nyusu, dia kena upah susu juga. Kena upah susu, kena cari orang lain yang menyusukan. Nabi pun praktis gitu. Seolah-olah susu utama adalah susu ibu, dan kalau nak bagi susu daripada kental pun tambahan-tambahan je lah. Nak tambah-tambahan. Wallahualam. Boleh, tak ada isu. Cuma itulah, kadang-kadang bila Quran beritahu gini, itu maknanya pilihan kedua selepas ibu tak boleh, kena cari ibu lain yang menyusu. Kalau nak cari ibu lain, kalau ada ibu dua tak apalah kan, ibu ni tak boleh susu, ibu yang kedua susu. Nah, kalau ibu susah, kena upah kan. Saja je Osik Bilal kan. Baik, habis itu akhirnya Allah kata wattaqullah, dan takutlah kamu pada Allah. Dalam bab ni Allah akhirkan dengan wattaqullah. Makna dalam apa isu pun dalam bab menyusu ni, kena takwa kepada Allah. Jangan tipu-tipulah. Kadang-kadang ibu boleh menyusu, dia malah menyusah, dia tak nak menyusu.
Itu bahaya berdosa kan. Dia malah menyusah. Jadi dia beli susu kedai je. Sedangkan dia mampu. Dia tak nak susah-susahkan. Allah kata, wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'lamun, dan berilmulah kamu. Maknanya kalau ibu tak reti nak perah susu, nak lahirkan susu, kena pergi jumpa doktor, cari ilmu supaya macam mana nak keluarkan susu tu. Suami pun kena tanya orang lah kan. Sebab wa'lamu tu annallah, wa'lamu tu dia kait dengan annallah. Sesungguhnya Allah itu bima ta'malun, dengan apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, basir. Basir ingat dia tengok pada action, basir. Bima ta'maluna basirun, action kita. Kita bertindak atas ilmu ke atas perasaan? Kita nak lepas susu awal tu atas ilmu ke atas perasaan? Allah tengok perbuatan kita. Basir. Basir ni Anas selalu sebut ada 3 perkataan ataupun nama Allah yang melibatkan hidup kita. Pertama, basir. Dia duk tengok kita buat tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu. Buat apa? Sungguh dah, ikhlas dah. Yang kedua, sami'. Kita cakap dia dengar. Allah tak pernah lalai daripada mendengar. Yang ketiga, alim. Dia tahu niat hati kita. Jadi hati kena jaga, cakap kena jaga, perbuatan kena jaga. Kerana Allah itu sami', basir, alim. Wallahu a'lam. Okey. Habis itulah kot tak? Ayat berikut kita sambung nanti insya-Allah. Alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.